Saya kena buat nilai tu ada pada diri saya. Itu yang saya sediakan diri saya. Saya tak pernah rasa senang. Senang ni adalah tafsiran saja. So formula dia ada 3R. Simple aja. The first R adalah reliable. Atau menjual lah produk keluar negara ni ialah pertama, kalau boleh produk-produk tu yang sesuai dengan masyarakat di negara berkenaan. Dulu kau ada duit, kau kena buka kedai, kau kena ada modal, tapi hari ini, hari perniagaan, tak ada modal pun boleh berniaga. Kalau satu hari hidup senang, jangan lupa orang yang tolong kita. There's always light at the end of the tunnel, but we must travel in through the tunnel and go to the light. So why not you try first? Okay, dalam media sosial ni you kena try dekat situ, dan janganlah hari ni buat terus give up. Problem when people bring to a complicated problem, the solution is always very simple. You simplify the problem first. You mesti gerak out of your box, out of your comfort zone. Right? You step aja, satu step aja, you boleh dapat. Kita nampak progress mereka tau Datuk. Dari situ saya betul-betul niat nak bantu lebih ramai orang lah Datuk, supaya lebih ramai orang boleh buat income sama-sama dengan kita. You must commit. You mesti commit tu apa yang you nak buat. Dengan you commit tu, you kena tahu environment. Pada saya, jangan takut. Kita teruskan. Tapi bila dah teruskan, kita jangan stop. Kita kena teruskan lagi. Kalau kita nak dapat, kita bagi dulu. Kalau kita nak rezeki yang banyak, kita kena bagi sedekah yang banyak. Mesti ada 10% guna teknik lain yang bukan teknik-teknik yang biasa-biasa kita guna. Yang itu yang saya rasa dia. So, saya nak membangunkan tu. Saya nak membangunkan tamadun yang ada akhlak. Taraf maruah itu sangat tinggi, sangat tinggi. Tolong jangan rendahkan maruah demi populariti. Maknanya kita kena didik, kena buat apa yang perlu, yang patut secara bersungguh-sungguh. Nabi kata apa? Kita ni kalbunian. Kita ni macam batu-batu yang binaan. Kalau kita sendiri, kalau orang yang nak naik cepat, buat seorang-seorang. Tapi orang yang nak growth, kena cooperate. I keep this as a very important character. Saya memang menitik beratkan humbleness itu penting. Jadi jangan kita rasa pasal rupa, pasal ketinggian kita, fizikal kita menghalang cita-cita kita. Saya rasa kesilapan yang kita selalu buat ialah kita dari segi overhead lah. Saya rasa kita bila terlampau overhead, terlampau tinggi, kadang-kadang kita tak mampu nak menjana pendapatan yang cukup untuk membiayai perbelanjaan operasi kita. Syariah bukan setakat halal haram, Datuk. Syariah adalah satu inspirasi kehidupan. Pelanggan kalau dia nak pergi, dia dekat rumah nak beli roti, nak beli sardin, nak beli Panadol, dia tidak akan pergi pasar raya. Dia akan pergi mana Datuk? Kedai pencit. Dia punya produk tu, setiap produk-produk tu kena ada orang yang manage. Kita tak boleh manage ni. Kalau saya buat, kejap saya buat ni, kejap buat tu, buat macam ni, susah. Kalau family kena ada agreement, double agreement. Tapi agreement ni kena melalui lawyer. Dia akan tulis obligasi partner A, obligasi partner B. Kalau kita buat sesuatu yang kita tahu, jadi orang tak boleh tipu kita. Orang tak boleh tipu kita. And then in fact, kita akan gain respect every day lah. Dulu masa zaman tu nak buat perniagaan memang payah sikit. Nak modal kena besar sebagainya. Zaman sekarang senang. You boleh start dengan dropship, you boleh start dengan very low cost punya, atau even tak ada cost pun boleh start perniagaan. Sekarang kita buat Quran Village. Ini satu pengembangan baru kerana saya bila research ni maknanya tak boleh berhenti kepada on paper.
kita kena lihat juga teknologi terkini. Sebab itu Quran ini dia menggunakan QR code. Kalau bermain dengan dunia konten ni, kalau ikut digital media world tu duk kata panel dia, mereka kata dari segi data memang orang Malaysia 60% aktif dalam 7 pagi hingga 10 malam. Okey, sikit lagi. Kita dah pukul 11 malam. Kita ada speaker yang terakhir. Anda masih bersama dengan saya, Dr. Hajah Azraida Shah, dan pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi. Speaker kita yang terakhir ni, orang kata penutup untuk hari pertama convention Successful, kan? Convention Founder Legend ni. Siapa tak lain dan tak bukan seorang wanita yang masih lagi muda, yang masih lagi, orang kata, seorang wanita yang masih lagi muda namun telah mencipta nama di dalam industri. Beliau yang saya maksudkan merupakan seorang penulis, merupakan seorang media social influencer dan juga seorang motivator yang banyak sebenarnya memberi nasihat-nasihat bagaimana untuk memulakan perniagaan di usia yang masih muda. Beliau ini berjaya bergelar jutawan pada usia 21 tahun dan buku-bukunya dijual dengan laris sekali, dicetak ulang sebanyak 2, 3, 4, 5 kali, kan? Jadi nak tahu siapa individu yang saya maksudkan? Beliau yang dimaksudkan tidak lain dan tidak bukan adalah Miss Farah Fakira. Farah Fakira merupakan seorang media social influencer, juga pengasas kepada Afrira Holding Sendirian Berhad. Banyak sebenarnya kisah-kisah yang turun naiknya kehidupan Farah Fakira, bermula daripada kehilangan seorang ibu mertua, dan kisah-kisah tragedi yang membangkitkan semangat beliau untuk beliau terus berjaya di dalam kehidupan dan menjadi seorang jutawan. Jadi tanpa membuang masa, sebelum kita tutup hari kita hari ini, kita dengarkan perkongsian hebat daripada Farah Fakira bersama moderator Datuk Sohaimi Syahadan. Hai, Assalamualaikum. Kita terus dalam program Successful Convention Founder Legend dengan tetamu kita yang lain sikit kali ini. Bersama dengan saya, adik kita yang masih muda, berumur 23 tahun, tetapi seorang yang telah mencipta nama dalam social media ni. Bersama saya ialah adik lah, ya, pakai adik saya lah, saudari Farah Fakira. Assalamualaikum, khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Terima kasih kerana sudi datang ke bersama kita dalam program Convention Founder Legend. Successful. Okey, kita sebenarnya Farah, kita dah ada panel kita ni berbagai-bagai latar belakang. Ada macam-macam dalam bidang bisnesnya, dalam bidang pendidikan, dalam bidang motivation, macam semua lah. Jadi dan berbagai peringkat umur. Jadi saya agak teruja lah bila saudari Farah sudi untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini, kongsi pengalaman, kongsi ilmu, kongsi maklumat. Jadi dalam keadaan usia yang masih muda, yang berbisnes menggunakan medium baru. Yang ini kepada orang-orang yang senior ni, dia akan fikir sesuatu yang tak masuk akal, tapi dia berlaku. It's realistic. Ya, Okey, Farah cerita sikit background Farah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum semua. Okey, nama diberi Farah Fakira binti Fakhruzi dan sekarang saya berusia 23 tahun dan muda lagi 23. Dan saya sudah berkahwin juga. So saya berkahwin pada umur 19 tahun. So kalau nak cerita pasal latar belakang ni, sebenarnya saya start berniaga memang mula-mula kahwin lah. Sebab orang kata apa, kahwin muda tak ada duit, so kita kena berniaga. Kita kena cari duit lah, kan. So starting bersitu sebenarnya saya berniaga. Asal daripada? Asal saya memang orang KL je lah, orang Selangor lah, Selangor KL macam tu lah. Okay, masih ada family semua? Masih ada family, cuma tahun lepas arwah mak saya dengan suami meninggal. Okey. Takziah. Okey, jadi
peringkat awal persekolahan dulu. Okey, untuk peringkat awal Saya sekolah. dipahamkan belajar tahfiz. Aha. Dah cuba cerita sikit. Interesting. Okey, peringkat awal sekolah saya daripada kira darjah 1 sampai darjah 6 tu kira sekolah biasa, tapi starting saya berhijrah daripada saya form 3 sebenarnya. So form 3 tu saya masuk ke sekolah tahfiz. So start situlah orang kata apa, hijrah kita daripada zaman-zaman kita free hair sampailah masuk tahfiz, kita berubah berhijrah. So starting dari situ. Dulu free hair juga lah. Ya. Habis 30 juz. Alhamdulillah ada balance lagi 10 sebenarnya. Okay. At least something itulah. Okay. Jadi lepas habis sekolah ada sambung belajar benar-benar atau terus berniaga? Kahwin umur 19 kan? Sebenarnya lepas saya habis belajar, sebenarnya saya dapat tawaran untuk sambung di Al-Azhar. So jadinya bila sambung belajar tu yang kita nak habiskan balance juzuk dekat sana. Tapi saya kenal dengan suami 3 hari dan suami saya purpose family saya, and then mak saya bagi kahwin. So sebab 3 hari kenal tu terus kahwin. Allah Akbar. Itulah starting. Cinta sampai ke jannah lah. Kita doa mudah-mudahan insya-Allah kita doakan jadi pasangan bahagia dan berkekalan dan mendapat keberkatan Allah Taala. Okey, Farah, saya dipahamkan awal-awal perniagaan dulu Farah buat pakaian fashion jenama Elvira. Ya betul. Pakaian muslimah. Betul. Macam mana dapat idea tu dan Okey, sebenarnya masa mula-mula kahwin, kira masing-masing dah start struggle sebab saya belajar, suami saya pun belajar. So waktu tu saya sambung bawah UIA dan suami saya degree engineering bawah UIA. UIA juga? UIA. Oh, kenal di UIA kan? Tak, bukan. Kira saya bawah UIA. Maksudnya saya bukan UIA, saya IIC. Ya. So jadinya bila dua-dua belajar, dua-dua kena ada duit. Takkan nak minta mak ayah pula macam tu. So situlah startingnya, suami saya bekerja, saya pun bekerja. Dan ngam-ngam kami bekerja di butik orang. So bila kita bekerja di butik orang, so waktu tu saya gaji saya dapat 600 kot. So suami saya dia just buat part time semua, dah dapatlah around bawah 2,000 macam tu. So waktu tu dia cakap dengan saya, 600 tu you simpan sendiri. So kita ni akan rasa macam 600 daripada simpan, baiklah pergi buat something dengan 600 tu. So saya start sebenarnya bisnes saya dengan RM600 je. So 600 tu saya pergilah kedai, pergi beli kain sebab waktu tu saya pun nak pakai nikab. So saya start buat nikab punya je. So pergi kedai beli kain, lepas tu pergi hantar jahit, and then saya jual. So tak sangka dapat sambutan. Jual tu online? Saya memang jual online saja. Macam mana mula-mula dapat idea bila belajar tahfiz apa semua online kan, kadang-kadang orang kata buang masa je online. Kadang-kadang mak bapak bercakap asyik bergayut je dengan IG lah, FB lah. Itu je kerja budak ni kan. Jadi daripada bila sebenarnya expose online business ni? Sebenarnya kalau nak kata pasal online ni, waktu tu start saya dengan suami viral sebab kahwin muda, lepas tu kenal 3 hari kahwin. So bila start viral, so dia tiba-tiba orang kata follower ramai pula time tu kan. Kita kena kahwin muda lah. Kita cari orang kahwin muda dan viral kan baru punya ni. So jadinya bila follower ramai, waktu tu kita just be ourselves. So cuma saya just sharing dengan orang. Maksudnya orang kadang-kadang orang tanya, beli nikab kat mana? Beli tudung dekat mana? So dari situ kita come out. Macam why not kita buat sendiri. Tapi waktu tu saya tak adalah nak kata untung banyak sebab kita modal pun sikit. So kita boleh buat pun sikit. Kita tak boleh buat banyak. So waktu tu saya starting dengan 500-600 macam tu kan. Duit suami bagi bukan, duit yang saya kerja tu. Sebab suami saya kata tak payah duit tu, buatlah suka hati. Duit yang dia tu yang dia akan support saya kan waktu tu. So start pada situ, bila orang, sebab kita kuantiti tak banyak waktu kita jual tu. So bila kuantiti tak banyak, kita pun start situ saya tak guna duit tu untuk ke benda lain. Saya rolling lagi duit saya. Kira dapat orang kata dapat keuntungan, kita rolling, kita tambah lagi barang. Tapi pada ketika tu melalui IG? Yes, IG saja. Saya just promote IG je. Follower ada berapa ramai? Waktu tu awal-awal lagi, rasa tak sampai 100,000 pun. 30k kan, 30k je waktu tu. Sepanjang online tu bermula waktu zaman fashion tu lah apa masalah ataupun kekurangan ataupun ada tak problem berlaku yang sakit kepala lah kan kita nak handle benda gitu? Dia first lah, orang berniaga ni memang sebenarnya problem dia sebenarnya kat customer.
kita bagi yang terbaik pun customer tetap komplain. Itu kita kena terima sebab customer always right. Kan macam tu kan. So macam mana kita nak handle, first once kita dah masuk dunia bisnes, kita kena accept kita bagi yang terbaik pun tetap akan ada komplain ataupun tetap akan ada problem, but macam mana kita nak handle that problem tu. So kita kena handle, maksudnya bila once you business, you kena jadi orang yang positif, satu lagi orang yang orang kata apa, matured. Dia jangan masalah peribadi you masuk dalam bisnes. Itu yang kadang-kadang tak boleh nak handle emosi. Lepas tu hari ni nak berniaga, besok tak nak berniaga. Contoh kita nak berniaga, lagi-lagi dalam media sosial, kita nak berniaga. Tiba-tiba ada masalah keluarga, you tak nak update dah dalam media sosial. Tak boleh lah macam tu. Lepas tu terupdate pula pasal orang kata apa, pasal personal pun tak boleh. Sebab tu kita kena asingkan personal dengan berniaga. So profesional lah dalam kita bekerja. Okey. Jadi meniaga pakaian berapa tahun dan lepas tu kenapa berhenti atau bertukar arah bisnes lain? Okay. Dia dalam satu perniagaan ni kan orang kata dia ada dia punya jiwa lah. Turun naik dia? Bukan, dia kata jiwa kita. Orang kata kita feel, kita memang suka sangat, waktu kita akan buat benda tu. So waktu tu sebenarnya okey je buat pakaian, dia tak ada masalah. Tapi waktu tu saya sangkut dekat supplier dan saya sangkut dekat ada beberapa orang kata biasalah baru nak naik ni pun tipu pun orang bertahan tak so saya agak hurt kat situ kan. So bila dekat situnya problem datang, saya come up dengan penulisan. Sebab waktu tu ramai sangat orang nak tahu story saya daripada saya hijrah, daripada zaman saya sebelum saya bernikah lagi sampailah saya dah kahwin. That's why come up dengan menulis. Masa zaman tu bukan aktif ke dalam apa ni macam-macam aktiviti glamour lah, menyanyi, tarian semua, betul kan? Lebih kurang lah. Dia memang aktif kat situ sebab saya memang more to entertainment kan. Jadi vokalis untuk band music, betul? Dulu apa tu? Alamak, apa nama, sebab itu memang tim-tim dulu. So memang selalu dah hijrah lah tu. Jadi selepas itu mengenai buku Farah. Buku Farah tulis dan lepas itu pasarkan online saja? Online. Mula-mula kita online sebab kita buat pre-order sebenarnya. Tu orang kata kan risk sebenarnya pre-order. Entah orang beli ke, entah orang tak beli. Tapi waktu tu kita memang percaya kalau kita buat sungguh-sungguh dan kita betul-betul percaya dengan Allah, memang Allah mesti akan bantu kita. Sebab waktu tu pre-order kita orang dapat memang around RM20,000 dapat untuk pre-order sahaja. So ngam-ngam lah, settle bayar kilang. settle ni kan. Benda-benda yang lain lah, overhead yang lain tu waktu tu lah. Sebab kita tak ada, orang kata tak ada duit modal yang banyak untuk kita bayar buku secepuk macam tu. So itu yang kita orang come up dengan pre-order tentu. Berapa buku dah setakat ni diterbitkan? Alhamdulillah, kalau untuk buku yang dah diterbit betul-betul terbit 3 buah buku. Sekarang tengah siapkan lagi 3 buku. So yang dah terjual dalam around 100,000 naskah untuk 3 buku macam tu. 100,000 naskah. Naskah bukan nafkah, naskah. Silap sebut pula. Sebagai orang muda, saya percaya Farah mencipta kegemilangan atau telah mencapai target ataupun dreams come true lah pada usia muda. Jadi agaknya apa perasaan Farah? Adakah sebelum ini Farah memang terfikir aku nanti pada usia muda nak capai ini, ataupun Farah hanya rancang dan serah pada Allah, atau apa sebenarnya yang di sebalik kejayaan ini? Okey, untuk permulaan tak pernah terfikir pun nak jadi businesswoman ke apa ke, sebab saya berniaga memang hanya untuk sara hidup. Kan ada orang berniaga memang untuk orang kata letakkan kaya raya kan. Kita tak ada fikir pasal kaya raya. Saya penting cukup makan, boleh nak sara hidup sebab kami dua-dua belajar. So kalau kami kerja dengan orang, kami tak boleh. Sebab dua-dua tengah belajar time tu. So memang kita orang untuk survive antara saya dengan suami je waktu tu. Tapi day by day, bila orang kata platform yang kita gunakan tu betul, and then kita berniaga pun dengan cara yang betul, Allah dia datangkan rezeki yang lain. Dia come up kita dengan idea lain, dan dia bagi orang kata apa, idea kita dalam berniaga, platform mana yang terbaik.
Macam ada orang offline, ada orang online kan. So macam Alhamdulillah sebenarnya online ni adalah satu medium yang dia short kita punya masa. Ataupun kita punya jalan dekat offline. Ya, of course lah, offline ni take time sikit. Online ni dia ni sikit. Sebab tu macam suami saya dia ajak ads dan sebagainya. Sebab contoh kalau you kata ada je orang cakap Suami background IT juga? Dia engineering. Tapi sebab tu orang kata sebab kita ni study. Sebab tak ada orang yang tak boleh berjaya. Semua orang boleh jaya tapi nak dengan tak nak. Kalau you betul-betul nak, you memang akan dapat. Tapi kalau you just macam nak lah tapi tak ada tindakan. That's why you nak fast result, you kena fast action. Ya. Oh, tu dengar tu. Fast action, fast result, fast action. Okay, first 1 million dapat pada umur berapa? Wow. Okay, waktu saya ni kot dekat buku lah. Yang dua buku tu dalam around 20-21 macam tu lah. Boleh? Yang online ni. Boleh, kita boleh buat. 20-21 telah pegang sejuta yang pertama lah. Tapi itu kira permulaan kejatuhan saya juga. Oh, okay. Okay, kita share pula dengan Farah selanjutnya. Continue. Okay, sebab di mana bila first kita dapat satu emas yang besar, of course kita dah tak fokus dengan bisnes asal kita. Kita nak tambah another business. Waktu tu saya come out pula sibuk-sibuk nak buat produk. Okay. Okay. So bila kita buat produk, bukan kata produk ni tak boleh jadi orang yang orang kata apa, cek dia orang kaya ke. Apa-apa bisnes yang kita buat, semua orang boleh jadi kaya raya dengan apa-apa bisnes yang dia buat. Tapi dia belum tentu dia kena dengan jiwa kita ataupun tidak. So bila day by day kita buat, so jadi macam orang kata apa, dia mungkin bukan jiwa saya. So sikit sebanyak duit tu dia pergi dekat tempat yang salah. Senang cerita dia macam tu lah. Tak patut labur, kita laburkan dekat tempat yang salah. So end up sampailah tu yang sampai sebenarnya case accident tu. Memang waktu case accident tu memang orang kata duit sekelip mata dah hilang. Bayangkan kereta tu boleh pula ngam-ngam, kita tak sempat renew rotate. So accident kereta tu total loss. So macam tu je lah. So nampak tak? So tu kalau kita nak cakap, bila once you dah dapat duit yang banyak, you jangan rasa macam okay, this is time. No, tak. Sebenarnya duit yang banyak tu, yang itu adalah permulaan kejatuhan kita. Sama ada kita boleh sustain lagi lepas tu, ataupun dia akan binasakan kita duit tu. So you kena sentiasa standby, ataupun sebab Allah ni dia boleh buatkan kita orang paling kaya tapi kita akan boleh orang paling susah dengan duit yang banyak tu pun kita. So waktu tu lah orang kata turning point saya. That's why lah macam tahun lepas mak saya dah meninggal tu, saya betulkan balik bisnes saya. So bila kita betulkan balik bisnes, kita susunkan balik platform yang betul, kita buat balik orang kata semualah A to Z kita betulkan balik. Alhamdulillah lah, kira macam sebulan tu kita kejar balik apa yang kita dah hilang dah. Sebab kita dah ada, orang kata kita dah ada ilmu kan dalam bisnes tu kan, kita tinggal nak betulkan je balik. Macam tu. Itulah yang orang panggil, orang katakan mengurus kejayaan lebih susah daripada mencipta kejayaan. Betul. Sebab bila mencipta ni, seumpama kita berlari ke puncak bukit, naik kita nak naik. Tapi bila kita sampai kat puncak, kita nak uruskan, kadang-kadang dekat situ kita leka, kita boleh terjatuh, boleh melayang, kena tiup di angin, tersepak batu kat puncak bukit, macam-macam benda. Jadi itulah saya rasa yang Farah kongsi dengan kita. Okey, perancangan seterusnya ke depan dalam bidang perniagaan dan apa Farah punya next? Sebenarnya 26 bulan 9 ni saya dengan suami sebenarnya kami dapat tawaran, macam suami lah dapat tawaran belajar dekat US ataupun UK. Dia ada dua pilihan, tapi kami pilih UK. So sepatutnya 26 bulan 9 ni kami gerak, tapi disebabkan COVID, so kita tengah fikir macam mana ni. So kita hold. Then kita tiba come out pula. Tu yang sekarang ni kita orang open, orang semua tutup kedai, kita orang pergi buka kedai pula. So which is kita orang buka office. So kita renovation office semua, sebab kita come out dengan tu yang kata bila kita dah susun team kita yang betul. Sebab kita orang ada team designer, ada team untuk closing, ada team untuk ni. So bila kita dah susun team betul-betul, contoh office yang kita wujud tu office yang function. Dia jangan kita ni sibuk buka kedai, sebab kalau orang buka kedai kita nak buka kedai, tapi kita tak tahu orang, maksudnya kedai tu function ni untuk apa. Saya dah berniaga dekat 4-5 tahun, tapi
dulu kenapa saya tak sibuk buka kedai? Saya tak sibuk pun dulu nak buka kedai sebab masih lagi belum orang kata tahap keperluan untuk kita buka. Satu, dalam bisnes kita kena ukur perniagaan kita. Jangan ukur perniagaan orang. Kalau kita duduk tengok orang punya buka kedai, kita nak buka kedai. Orang tu nak ada staff 10 orang, kita pun nak staff 10 orang. Tak boleh sebab dia akan matikan kita punya bisnes sebenarnya. So kita kena ukur perniagaan kita. Maknanya kita sesuaikan bisnes itu dengan kemampuan kita, keadaan kita, kita punya knowledge dan lain-lain lah. Benda-benda. Jadi jangan ikut-ikut tanpa sembrono kata orang. Ikut-ikut sembrono saja boleh membuatkan kita gagal dan gagal lebih teruk lagi. Okey. Okey, apa ni, siapa sebenarnya di belakang kejayaan bisnes online dan sebagainya yang banyak bagi knowledge ataupun sifu lah. Sifu ataupun mentor Farah ataupun orang yang mendorong, mungkin boleh sharing kita kenapa orang itu. Kalau nak cerita, kalau nak cerita pasal orang yang mendorong, sebenarnya saya teringat orang kata sebelum lah kita capai sukses yang di mana masa saya buat publication buku ni, dia ada reason kenapa kita buat publication. Dia bukan tiba-tiba kita buat. Of course, bila kita tak ada ilmu, kita akan rasa baik kita buat dengan orang. So kita orang pun come out buat dengan orang. So kita buat dengan orang, normal lah, akan ada salah faham ke, perselisihan kat situ kan. So membuatkan saya jumpa dengan ada seorang abang ni bernama Abang Saiful. Dia merupakan anak kepada Al Hidayah Publication. Okay. So Abang Saiful tu, waktu saya datang dengan dia, saya cakap dengan dia, Abang ambil lah buku kami, abang print out lah buku kami, abang jual lah buku kami. Sebab waktu sebelum kita ada isu kan. Lepas tu Abang Saiful cakap dengan saya, tak apa abang ajar macam nak buat buku, korang pergi jual. Lepas tu saya cakap lah, nak jual ni tak ada duit ni bang. Memang tak ada duit kering ni bang. Macam ni abang. Abang Saiful cakap, tak apa, buka je pre-order. Yakin je dengan Allah. Lepas tu saya duduk bincang dengan suami. Yakin memang betul yakin ni. Yakin ni nak bayar kilang 10,000 ni kan. Nak yakin ni kan. Lepas tu end up tu kita cakap, yelah business ni you kena, orang kata apa, you kena take risk. Tapi dengan proper way lah. So waktu tu kita orang take risk. Kita buat marketing betul-betul dekat dalam Instagram, kita buka pre-order. Memang betul kita orang dapat tu yang dapat pre-order 20,000 tu. Starting situ lah. So bila saya come out balik dekat Abang Saiful, dia cakap macam ni, macam mana abang tolong korang. So bila one day you berjaya, you tolong orang balik, macam mana abang pernah tolong korang. Kat sini yang saya nampak, dia boleh je ambil kesempatan atas kami. Maksudnya dia boleh je macam ambil buku kami dan dijual ke, dia je bagi pesan je. Tapi tak, dia bantu kami untuk bina macam mana untuk kita buat bisnes. Dia bagi jalannya tu. So orang tu yang buatkan sampai hari ni saya tak pernah lupa, sebab waktu tu adalah saat kejatuhan saya juga sebenarnya. Sebab buku dah siap. So bila orang kata salah faham apa semua kat situ, buku macam tak wujud, jadi tak jadi. So bila kita jumpa dengan orang yang betul-betulkan balik kita punya, so itulah orang kata apa, orang kata kemanisan ni lah bila kita ingat balik orang yang pernah tolong kita. Dia tak pernah minta apa-apa. Tak pernah, sampai hari ni lagi tak pernah. Apa yang Farah faham tentang, ataupun Farah punya pandangan tentang rezeki yang datang, rezeki yang tidak disangka-sangka, ataupun rezeki yang kita tumpang daripada mereka yang di sekitar sekeliling kita atau yang mengharap sesuatu pada kita. Jadi dan dalam bisnes ni pun kita banyak kadang bergantung rezeki kan. Kadang-kadang dia boleh saja benda tu terbiar begitu tanpa orang beli. Dia boleh tanpa sempat lagi kita nak, dia orang beli. Betul. Business is about jual dan beli, about faktor apa ni, demand dan supply. Jadi tentang rezeki ni. Okey, kalau nak ceritakan daripada side saya lah tentang rezeki. Kalau kita nak ukur rezeki tu dari segi semata-mata duit, dia sebenarnya tak akan pernah habis. Sebab amount ni tak habis. Contoh kalau kita kata tentang 1 juta, dia ada 2 juta. Dia akan ada berapa lagi? 10 juta. Dia ada satu amount yang tak pernah habis sebab nombor tak habis. So kalau kita cerita tentang rezeki, sebenarnya rezeki ni, sebelum nak dapat rezeki, apa keberkatan kita untuk dapat rezeki tu? Sebab dengan keberkatan tu sebenarnya, dia dalam kita mencari duit, dia ada ketenangan. Sebab tu hari ni ramai orang kaya tapi tak tenang. Ramai orang kaya. Saya ada kawan-kawan saya ramai yang kaya
Tapi mostly memang jiwa kacau. Tu yang call macam mana ni. Padahal saya tengok kaya ni, rumah besar, kereta besar, tapi ada masalah. Sebab apa? Ketenangan tu tak ada. So kalau kita nak cerita tentang rezeki bukan tentang duit, tapi dia tentang rezeki tu dari kesihatan, rezeki jumpa dengan orang baik, rezeki dikelilingi dengan orang baik, rezeki ada family yang memahami antara satu sama lain. Itu rezeki. Dia bukan tentang duit semata-mata. So kalau kita nilaikan tentang duit, tu yang tak ada ketenangan tu. Tu yang Farah kongsi rezeki dengan siapa? kongsi rezeki masa masa arwah ada, memang saya hardcore, memang nak kata memang duit saya memang untuk arwah lah waktu tu. So bila arwah dah meninggal, memang saya bertanya ni kerana mungkin itu jadi amalan yang kita boleh ikut. Ada setengah orang yang kata dia setiap kali saya dapat, saya akan potong banyak ni, bagi ni. Setiap kali saya akan buat. Jadi kadang-kadang ada benda-benda simple tak terfikir. Macam saya pun kan, ada kawan saya yang kata, dia kata nak tambah rezeki, kata paling senang, dia kata dia bagi makan binatang, bagi makan kucing lah, bagi makan apalah. Kemudian itu saya pernah satu yang tak masuk ke otak saya, bukan tak masuk, tak pernah terfikir. Setiap kali dia lepas makan, kalau buah ke apa, dia tak buang tu sampah, dia letak dekat bangkai pokok ke apa. Saya kata, kau ni kenapa? Kenapa? Katanya ni mungkin rezeki semut kejap lagi, ataupun rezeki cacing tu, biarlah aku doa, aku niat, dia kata. Sekecil-kecil itu. Jadi saya terfikir. Kemudian bila saya Google tengok tentang hadis dan sebagainya, memang ada rezeki yang kita kongsi, yang Allah Ta'ala pun beritahu dan Nabi pun beritahu kan. Binatang-binatang itu pun yang memakan benda-benda ini ada pahalanya kepada kita. Jadi itu yang saya tanya tadi. Mudah-mudahan benda itu rezeki tadi, soalan saya itu kerana saya nak kita dengar dan kita tonton. Sebab kita sebagai orang Islam, kita kena yakin dan percaya bahawa rezeki itu bukan semuanya milik kita, bukan semua yang dapat tu masuk poket kita untuk kita belanja, beli jam, beli baju, beli apa. Tak, ada benda-benda orang lain yang tumpang. Jadi itu yang kalau boleh kita share amalan-amalan tu. Dari saya memang mula-mula masa arwah ada, memang 100% kira macam memang bagi, kalau ada 10,000 tu, kalau beli 10,000 tu nak bagi, ada macam tu lah. Ayah ada tak ada? Ayah ada. So sama-sama lah bagi kan, macam tu. Sebab bagi mak dengan ayah lah guna kan. So dekat situ lah. Dan bila arwah tak ada, kita jangan ingat sebenarnya kita dah tak ada tanggungjawab ataupun amanah. Kita masih ada adik-adik, masih ada keluarga lain. So apa salah kita tolong keluarga kita yang susah, maksudnya adik-beradik kita yang susah. Sebab tak semua dalam adik-beradik kita tu bernasib baik sama dengan kita. Mungkin kita ni senang, adik kita susah, kerjanya pun susah, so kita bantu. So kat situ saya bantu adik-beradik saya lah. Yang tu satu. And then sebab ada yang masih bersekolah dan diorang bersekolah swasta, so overhead dia tinggi kat situ kan. So kat situ. And then pada masa sama memang saya jenis kalau macam tak banyak lah dari segi makan ke ataupun saya baju, kadang-kadang kan orang sponsor saya baju banyak, kalau orang datang rumah nak ambil lah baju tu pakai 5 minit je, ambil lah macam tu lah. Sebab bagi saya, contohlah kalau orang pakai lagi lah macam dia tutup aurat, baju tu loose kan, kalau dia doakan saya, kat situ pun ada rezeki saya. Macam tu satu lah. Dan kalau dari segi makan, kadang-kadang kita masak tu, ni saya nak share lah dengan korang, kalau kita masak tu, kalau kita ada rezeki lebih, masaklah lebih. Sebab bagi orang makan ni, dia masuk, dia jadi darah daging tau. So jangan kedekut. Sebab once kita bagi lebih dengan orang, Allah akan bagi lebih lagi. Sebab rezeki ni sifir dia bukan 1 tolak 1 kosong, tapi 1 tolak 1 tu dia infinity. Maksudnya tak ada lagi, maksudnya Allah kalau kita derma banyak dengan orang, kita beri banyak dengan Allah, dengan orang, Allah akan bagi lebih lagi dengan kita. Sebab tu dia infinity, dia bukan sifir matematik. Jadi jangan berkira lah pada maknanya pada kita yang berniaga kat luar sana. Okey, yang menonton dengan kita ni ramai, dah banyak siri dia tengok daripada ramai orang. Jadi Farah kena share dengan kita tips-tips ataupun panduan-panduan ataupun rahsia, bukan rahsia lah sebenarnya, teknik-teknik. Sebab ramai lagi yang masih tak berapa faham ataupun masih baru pada mereka untuk bisnes online ni. Mungkin boleh share dengan kita tip-tipnya. Okey, kalau macam untuk tips ni untuk permulaan lah. Contoh sekarang ni semua orang ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. So semua orang ada. Cumanya membezakannya ada follower dengan tak ada follower lah. Tapi it's okay. Follower tu itu cerita yang kemudian. First thing ialah cuba you tengok balik you punya media sosial. Apa yang you share? Ada tak you share benda-benda yang manfaat? Ni kalau you update benda-benda yang tak manfaat, lepas tu kalau you update benda-benda yang orang pun macam kata apa, dia ni macam wujud ke tak wujud Facebook dia ni kan.
So start sekarang, cuba you benakan, okay, hari ni buat storytelling, cerita dengan orang, ataupun come out dengan macam Q&A dengan orang, ask question dengan orang, macam diibarat kita appreciate kawan-kawan yang berkawan dengan kita dalam Facebook. So daripada situ, bila orang bagi respon sikit sebanyak, korang share pula apa-apa perniagaan yang korang nak berniaga. Contoh mungkin makan ke, korang masak ke. Contoh kalau nak cerita tentang makanan kan, mungkin korang buat kek ke, buat apa-apalah. So start sharing, hari ni buat kek lah ni. Lepas tu lama-lama bila kita update gambar, orang kata sedapnya, mana nak beli. Orang yang tanya, bukan kita tak payah nak bagi tahu. Orang tanya, kita macam oh boleh jual ni, oh boleh ni, saya buat sendiri, kalau nak order boleh juga, kat situ. So why not you try first. Okay, dalam media sosial ni you kena try dekat situ. Dan janganlah hari ni buat terus give up, hari ni buat, besok buat. Dia ibarat macam ni tau. Contoh kalau kita tengok kenapa Milo ataupun brand-brand besar dia mesti pasang billboard. Sebenarnya tak perlu pun nak pasang, sebab dia orang brand yang power. Tapi dia orang nak apa, oh bila nampak je jalan, Milo, sekejap lagi pergi singgah kedai makan, kita nak order Milo. Sebab dia nak basuh otak kita tu sentiasa ingat that brand. So macam tu juga dengan kita. Kalau kita nak kawan-kawan kita ingat apa yang kita berniaga, hari-hari update apa yang kita buat, hari-hari update, sharing apa yang kita berniaga. Kita kena sentiasa hari-hari. Sebab kita kena ingat kawan kita membeli kadang-kadang 10 tahun baru lepas baru beli. Oh patutlah selama ni kau jual. Dia macam tu. Sebab nak bagi tahu kat sini ialah kuasa remind people ni sebenarnya sangat hebat. Cuma you lah, bezanya online dengan offline. Contoh kalau offline kita kena buka kedai, sama juga dengan online. Cumanya kedai kita berbeza. Kedai kita pukul 8 pagi update tak? Macam offline pukul 10 kita kena buka kedai kan. Kita buka kedai, kita ni. So macam kita punya Facebook pukul 10 tu dah update tak? Ni kalau pukul 10 pun masih tidur, tak nak update, macam mana orang nak tahu dia ni buat apa? So sama, dia punya konsep sama, berbezanya di tempat yang di dan medium yang beza, offline dengan online, tapi cara dia masih sama. Dan contoh kalau kita kedai, kita nak orang masuk kedai kita, mestilah kedai kita kena cantik, renovation yang lawa. Macam tu juga dengan Facebook kita. So kita kena apa? Kita kena ambil gambar tu, ambil yang lawa-lawa. Maksudnya bila orang tengok Instagram ke, cantiknya gambar dia, cantiknya feed dia, cantiknya Facebook dia, lawanya, penisan dia, kemasnya. So you study lah. Why not duduk rumah cari benda yang manfaat, study. Dekat situ sebenarnya. So bila orang tengok situ, orang inspired you. You jangan too much inspired people, but you inspired yourself untuk you improvekan lagi diri you sendiri. Okey, jadi tapi ada di kalangan kakak-kakak kita suri rumah kat luar apa, kadang-kadang dia rasa dia tak friendly media, dia rasa dia tak macam boleh ke, kau tak pandai lah nak pakai ni, boleh ke, hendak ke orang dengar ni. Tapi ini perasaan biasa atau macam mana kepada pengguna sosial media ni? Dia sebenarnya dia inferiority complex, dia rendah diri. Dia sebenarnya memang perasaan biasa. Kenapa dia jadi biasa? Sebab kita tak pernah buat. So kalau kita tak nak rasa tu, try first. Buat pertama kali je, kita try buat. So nanti kita yang gian nak buat. Macam orang komen lah, ada orang respon lah. Kita yang gian, kita rasa seronok. Betul. So untuk permulaan mungkin kita malu, tak payahlah kita cakap dengan video, tak payahlah kita buat video, kita buat copywriting dulu, kita tulis, kita sharing, nanti kita ada keberanian, kita buat video, kita bercakap pula video. So dia slowly, step by step. You jangan terus buat video, memang tak ada berani lah. Lagi orang tak pernah main media sosial kan. So kita buat tulis, copywriting, daripada kita tulis yang bukan-bukan, better you share benda yang bermanfaat. Share benda bermanfaat, build up kepercayaan daripada follower dan friends kita, dan juga selalu jadikan social media kita tu tempat untuk orang best lah, okey lah, dia ni setiap kali ni aku dengar banyak lah dia bagi tips-tips, bagi apa begitu. Betul. Okey, good. Okey, kita terus lagi Farah. Farah dulu cita-cita nak jadi apa sebenarnya? Sebabkan sebelum saya hijrah, cita-cita saya nak jadi pramugari. Saya nak selalu naik kapal terbang. Saya suka pakaian diorang. Bila hijrah ni, dia orang kata dah kubur dah cita-cita tu. Okey. Jadi apa agaknya daripada kecil-kecil dulu, siapa ataupun apa benda yang inspire ataupun buatkan macam Farah kata, kalau aku besar nanti sebabkan benda ni, orang ni begini, aku
suka, aku nak jadi ni, aku nak lebih hebat daripada dia, ataupun tengok satu tokoh, wow, kalau besar nanti aku dapat jadi macam ni, achievement, self achievement pun agaknya ada tak? Macam saya, dari side saya susah nak inspire people. Macam kalau tengok orang tu saya macam saya suka tengok, tapi saya macam aku nak macam dia tu, tak ada. Even sampai sekarang pun macam saya tak ada. Cumanya saya banyak macam kenapa saya hardcore sampai hari ni ialah sebenarnya sebab pengalaman saya yang di mana dia struggle tentang family sebenarnya. Sebab orang yang hidup susah ataupun struggle dengan family, dia akan tahu betapa sakit dan peritnya duduk dalam keadaan yang susah. So saya struggle dekat situ. Dan bagi saya macam ni, kalau you nak sale you 1 juta, you kena kerja macam 1 juta. Kalau you nak sale you 100, you kerja je lah macam RM100. So hard work you tu macam mana? So kalau daripada segi saya daripada dulu sampai sekarang tu saya tak ada. Cumanya saya just nak buktikan dekat mata orang. Contoh let's say macam saya kan pakai nikab. So biasalah orang akan kata pakai nikab ni boleh ke berjaya, boleh ke macam ni biasalah kan. So saya nak prove dengan orang tak ada benda yang mustahil. You create benda tu. Sebab tu saya pergi overseas, saya travel Europe ke apa ke semua, saya memang pakai nikab. Even saya pergi Paris pun saya pakai nikab. Waktu tu kawan call tu, jangan datang sana, jangan pakai nikab sebab tudung pun dorang ni kan. Tapi saya cakap kan, kalau aku jaga maksudnya aku serahkan diri aku ke Allah dan aku memang betul-betul jaga part aku dengan Allah, Allah akan lebih jaga aku. Memang waktu tu saya pergi Itali, orang lokal sana yang banyak bantu saya. Disediakan tempat, duduk naik train kan. So dia bagi saya duduk kat dalam train. Lepas tu dia borak dengan saya. So saya rasa macam tak ada pun yang tu orang kata kadang-kadang nasib kita. So sebenarnya tips dia ialah, first thing ialah you kena ubah dalaman you dulu. Maknanya hati kita kena baik. Hati kita kena sentiasa baik, berfikir baik tentang orang, kena baik dengan orang, and sentiasa berfikir bersangka baik dengan Allah. Barulah come out result-result yang bagus. So kalau problem dalam hati kita sendiri, problem pergilah mana pun, kerjalah apa pun, susah nak capai kejayaan sebenarnya. Wow. Adik-adik ramai? Adik-adik saya dalam bawah ada 3 orang lelaki, saya seorang je perempuan. Ada yang dah mula-mula berjinak-jinak dengan social media ni? Tu pun sama tu, kena basuh dari tu. Sebab sebab saya kan ada follower, so orang pun follow diorang. Masing-masing follower 10,000 lebih, tapi tak nak update. Tak tahulah, tak ada tin update kot. Mungkin dia tak nampak, tak tahu apa yang nak update. Tapi still sampai hari ni saya still macam okay, you suka buat apa, share dengan orang apa yang you suka buat. Tak perlu pun ke bisnes, tapi wujudkan you tu dalam media sosial. So biar orang nampak follower yang ada. Dia macam ni tau, contoh kita ada follower 5,000 orang. Kenapa contoh kalau bila kita update, kenapa 5,000 tu tak like kita punya komen? Kadang like tu 200 orang, memanglah tak like. Dah you post seminggu ataupun sebulan sekali. Orang tak nampak kewujudan tu. Dan kita punya status ataupun kita punya macam Instagram kan, kita punya gambar tak masuk home orang. Orang kata lepas tu tak masuk kepada reach orang sebab you jarang update. Satu pentingnya konsisten. Kalau begitu satu hari berapa kali kita kena update? Biasanya 3-4 kali tu. 3-4 kali ya. Contoh kalau kita tak nak dekat feed tu kan, kita mungkin kadang-kadang yalah tak sempat nak 3-4 kali tu kan. At least story tu kena sentiasa bergerak. Macam mana Farah plan story day before ataupun immediate dia akan ambil pasal berjam-jam kan? Lama kadang-kadang kita tak ada idea pagi nak cakap pasal apa kan. So macam mana tu, kongsi sikit. Channel nak cakap apa. Contoh kita just share je apa yang kita buat. Contoh pagi tu kita masak. Okey korang, hari ni saya masak ni, korang ni tambah je bahan-bahan macam ni. So orang macam seronoknya dia masak. Masak pun jadi seronok. Yalah. So you just share apa yang you buat. Okey hari ni kita tengah meeting. So hari ni macam yang kita tengah ni kan. Hari ni kita tengah cerita tentang toko usahawan. So korang tahu apa tak pasal toko usahawan? Ada macam tu. So you kena sentiasa update apa yang you buat saja. Just be yourself saja. Sebab kalau bila you create bukannya diri you sendiri, takut-takut kita tak mampu nak capai benda tu. Sebab saya macam setuju juga dengan Farah ni. Bila di FB, bila saya post kata-kata hamka lah, apalah, sikit je baca. Tapi saya tunjuk gambar saya pergi mancing, dapat ikan yang banyak. Macam ni. Beratus-ratus orang tengok. Ramai. Ni mesti sebab selalu update pasal mancing. Tak juga. Bila saya mancing ataupun saya buat tunjukkan sesuatu, saya tunjuk gambar kucing lah, saya dengan kucing kan.
rupanya orang suka benda-benda zaman ni pelik sikit lah, zaman pelik. Sebab orang suka tengok benda-benda yang lain-lain lah kan. Dia bukan orang suka tengok ni, dia orang sekarang dia suka tengok gambar dengan video. Dia tak suka membaca. Orang sekarang ni malas sikit membaca. Satu, kalau kita berniaga, dah tulis sale pun. Ada sale ke? Dia tanya lagi. Seorang kita malas nak membaca. So sebab tu, disebabkan dia malas nak baca, kita ni sebagai peniaga kena ada inisiatif buat video ataupun kita provide gambar-gambar yang lawa biar dia nampak daripada jauh, oh gambar ni macam tu. Okay, sebab kita dah tahu. Sebab tu kita kena study kita punya audience macam mana. Tapi macam audience saya, diorang memang membaca. Sebab saya dah educate diorang untuk membaca. Ya, kita cerita banyak. Saya pun timba pengalaman baru, idea dia baru dan juga tips-tips daripada Farah ni pada saya sangat berguna lah untuk kita masuk ke bidang baru. Jadi okey, macam mana kalau kita tanya Farah, apa ini, selain pada buku, apa lagi setelah daripada fashion, buku, apa lagi yang sebenarnya? Dan kalau ada yang mendengar ni tiba-tiba nak tompang lah Farah punya ni, mungkin barang dia relevan ke, apa-apa komen Farah? Kadang-kadang ada orang tengok kan, nak show you review lah, nak show you market lah, atau okey, kalau macam saya yang pernah saya buat untuk kata apa, untuk orang punya review ke apa ke, sebenarnya semuanya pernah, even skincare pun. Cumanya saya selektif untuk sesuatu produk. Sebab bagi saya menjaga untuk apa yang saya review. Sebab orang trust dengan saya. Contoh let's say produk tu tak kena dengan saya, tapi saya share dengan orang kena. So ibarat saya tipu lah dengan orang. Sebab tu saya kata tadi, berniaga ni kena ada keberkatan. Kalau tak ada keberkatan, diibarat orang tu pun tak dapat sale, saya pun orang tu nanti buat sekejap bilang dengan saya. Sebab kita ni nak jaga long term, lama dengan orang. Kita bukan nak berniaga hari ni dengan orang, kita nak lama lagi. Dan kalau kita nak berniaga, kita kena fikir, kita bukan nak berniaga hari ni terus tutup kedai. Kita nak 10 tahun, 20 tahun akan datang lagi kita berniaga. So kena jaga keberkatan tu. Maknanya apa ni, nak build up follower yang setia dan tengok beli dan sebagainya tu, kita kena ada kena build up dia punya trust dengan kita dulu. Yes, betul. Dan lama tak biasanya kalau bini nak ambil masa? Macam saya masa tahun ni tahun yang kelima. Tahun kelima 500,000 orang ya. Masya-Allah. Dan banyak Instagram ni followernya macam mana, lelaki ke perempuan ke? Macam saya 50% lagi, 50% perempuan. Sebab saya buat kelas mengaji kan, saya ngajar orang ngaji. Saya fikir juga, saya ngajar orang ngaji di IG. Saya buat di Zoom, di app Zoom kan. So jadinya saya fikir orang yang masuk ngaji ni orang-orang muda dah. Tak. Paling tua saya student 60 tahun. Dan masih belajar lagi alif bata dengan saya. So waktu tu saya macam, follower saya ni orang berumur ke? So kita tak tahu. So bila kita tarik orang yang masuk ni, baru kita nampak, orang kata apa, circle kita tu circle yang orang berumur. Cumanya saya dah buat saya punya circle tu membeli. So jadi promote lah produk apa pun, orang akan membeli. Sebab follower saya, sebab satu saya business owner. So follower memang dah membeli lah. Next saya dah trade, maksudnya saya dah ajar saya punya follower untuk membeli, jual beli. So diorang membeli. Bila beli tu, dia buat booking online dan sebagainya. Jadi siapa yang uruskan barang-barang penghantaran daripada Farah? Katakan banyak sekali masuk hari ni, ada 200, 500, macam mana ada? Okay, kalau macam dulu sebelum ni memang saya buat sendiri. Macam sekarang sebab saya dah staff. Okay, first thing bila diorang nak order ke apa, sekarang banyak lah, ada website dan sebagainya kan. So bila diorang dah payment apa semua, kita boleh download Easy Parcel. Okay, Easy Parcel ni dia adalah orang kata satu platform yang memudahkan kita. Di barat kita bayar je kat dalam tu, kita key in semua customer-customer kita kat dalam tu, nanti keluar print, kita just letak dekat kita punya parcel. Orang macam contoh pos laju yang akan datang kat rumah ke, datang kat office ke ambil. There is no problem. Kita kongsi banyak perkara hari ni yang kita tak tahu, mungkin pertama kali dengar, dan mungkin juga yang kita dengar ni rahsia-rahsia yang Farah kongsi untuk yang berada di rumah. Jadi kita dah di penghujung Farah. Program kita banyak sangat sebagai orang yang berniaga juga dan sebagai orang yang lama dalam bidang bisnes. Saya pun belajar benda baru banyak
Saya pun baru tahu sebenarnya apa ni kaedah dan cara yang betul. Sebelum ni pun Facebook pun main hantar-hantar suka-suka je. Kenapalah tak ada orang like? Kenapalah tak ada orang suka? Pelik juga kita. Jadi lepas tu kita belajar. Oh, begini bila saya cuba tengok Facebook orang yang beribu-ribu dan macam mana komen. Kadang-kadang pelik juga. Ada Facebook orang yang dia hantar 15,000 orang tengok. 500 orang share. Padahal dia tunjuk simple je. Tunjuk kuih je cakap lebih kurang. Saya pun pelik apa je sebenarnya ni. Sebab dia dah bina trust daripada awal. Maksudnya sebelum-sebelum ni dia dah jaga, contoh dia ada follower dia ada 10,000. Dia dah make sure 10,000 tu nampak dia. Sebab dia konsisten posting. Macam kita, bukan kita tak boleh dapat sebab kita tak konsisten. Sebab kita tak tahu tau dalam orang 10 posting kejap nampak kita, kejap tidak. So lebih baik di skip je. Tapi kalau kita hari-hari nampak macam apa dia share? Nak tahu lagi lah. Hari ni dia share apa? Lama-lama dan dalam 10 yang kita posting mungkin salah satu yang terkena dengan jiwa dia. Contoh kita posting tentang life. Mungkin terkena memang dia tengah down. Dia ngam-ngam. Orang kata kan. Betul dia terasa aku nak follow lagi lah. Dia nak tengok lagi lah. Macam tu. Okey, sebelum kita akhiri sesi kita yang ini, saya nak tutup dan saya nak minta Farah bagi sikit nasihat pada yang nak berniaga ke, atau yang kat luar sana yang tengah down ke, ada yang kena berhenti kerja, ada mungkin pula yang tengah berkobar-kobar, tengah mencari identiti diri, dan ada ibu-ibu serumah yang menonton nak cari peluang. Apa sajalah yang barangkali kata-kata berharga daripada Farah yang boleh menjadi kepada mereka itu satu suntikan semangat, satu pandangan, ataupun menjadikan mereka itu lebih bermotivasi. Okay, so kata-kata last lah daripada saya, kita kena tahu satu benda, kita kena trust dengan diri kita. Semua orang ada kelebihan, tak ada orang yang tak ada kelebihan, cuma you kena list down. So kalau sekarang ni korang ada kertas, ambil kertas, buat orang kata pun buat satu kotak dua ni, satu kelebihan dengan kekurangan. Kenapa saya kata kena buat list down? Kita kena tahu apa kekurangan kita dan apa kelebihan kita. So kelebihan kita top up lagi untuk dia jadi lagi kelebihan. Tapi kekurangan itu kita tambah dia menjadi kelebihan kita. Sebab you kena tahu, sukses kita one day tu sebenarnya datang daripada kekurangan kita, bukan datang daripada kelebihan kita. Tapi you perlu develop you punya kekurangan tu. So wajib untuk tahu apa kekurangan kita. Contoh, saya ni berniaga tapi malu sangat nak bercakap. So you kena asah diri you untuk bercakap. Kalau mula-mula kita malu nak bercakap depan orang ramai, kita bercakap depan kamera. So you asah day by day, tapi kena ada konsisten. Sebab itu saya punya slogan ialah keterpaksaan akan menghadirkan keikhlasan. Maknanya paksa dulu. Ikhlas tu datang kemudian. Okay, paksa dulu dalam hidup kita. Macam tajuk lagu lah. Okey, terima kasih banyak-banyak pada Farah Fakira dan suami yang datang berjumpa, berkongsi dengan kita. Banyak maklumat, banyak ilmu kita dapat. Mudah-mudahan dapat kita amal dan kita boleh jadikan itu sebagai rujukan dan panduan kita. Mudah-mudahan jadi jariah kepada Farah juga dan jadi amalan kepada kita. InsyaAllah yang baik daripada Allah SWT dan yang kelemahan itu daripada kami. Teruskan bersama kita untuk Successful Convention Founder Legend dengan tokoh dan tetamu yang lain. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.